Dalam sistem tata surya yang ada, antara bintang yang paling penting ialah matahari. Planet-planet, bulan, bintang mengelilingi matahari. Seperti mana yang dijelaskan oleh NASA bahawa matahari sebagai pusat, bintang-bintang, bulan mengelilingi matahari. Inilah konsep yang mereka heliocentrik, ya. Heliocentrik mula diperkenalkan pada kurun yang ke-16 dalam sistem tata surya ini, bahawa matahari sebagai pusat. Dan di antara perkara yang paling penting yang berkaitan dengan bumi ialah kedudukan bulan dan matahari. Bulan sebagai start, bumi yang mengelilingi bumi. Dalam masa yang sama, bulan juga bersama bumi mengelilingi matahari. Namun, apa yang kita lihat sekarang ini, kita dapati bahawa matahari mengeluarkan cahaya sendiri. Matahari terbakar, mengeluarkan cahaya sendiri. Manakala bulan yang memancarkan cahaya waktu malam tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan pada hakikatnya adalah merupakan pantulan cahaya matahari yang kemudiannya dipancarkan ke bumi. Lantaran itulah cahaya bulan tidak ada kepanasannya waktu malam berbanding dengan cahaya matahari. Ini kerana bulan tidak memiliki cahaya dia sendiri. Dan cahaya yang ada dipantulkan ataupun dipancarkan ke bumi merupakan pantulan cahaya daripada matahari. Namun demikian, para saintis mendapati bahawa bulan dahulu bercahaya, mengeluarkan cahaya seperti mana matahari. Kemudian cahayanya terpadam. Banyak planet-planet, banyak bintang-bintang yang dahulu bercahaya, kemudian terpadam cahayanya. Antaranya black hole yang akan kita bincangkan kemudian, di mana black hole merupakan bintang gergasi yang baru dicerap black hole pada 14 April baru-baru ini, ya. Baru sahaja dicerap gambarnya. Sedangkan para ilmuwan dunia telah lama membicarakan tentang black hole ini. Apa yang saya nak gambarkan ialah black hole adalah di antara bintang yang dulu mengeluarkan cahaya, kemudian cahayanya terpadam. Demikian juga yang berlaku kepada bulan. Bulan dahulu terbakar, mengeluarkan cahaya sendiri, dan cahayanya terpadam. Dr. Abdul Majid Zindani menjelaskan perkara ini. Para ilmuwan dunia mendapati bahawa cahaya bulan terpadam setelah sebelum ini ia mengeluarkan cahaya seperti mana cahaya matahari. Lantaran itulah bulan tidak bersinar seperti mana matahari. Sebaliknya, cahaya yang dipancarkan ke bumi merupakan pantulan cahaya matahari. Fakta ini baru saja diketahui oleh ilmuwan dunia pada kurun ini, bahawa bulan dahulu mengeluarkan cahaya. Bulan dahulu mengeluarkan cahaya seperti mana matahari. Walaupun pada hakikatnya sekarang ia tidak bercahaya. Uniknya, apa yang ditemui oleh para saintis bahawa bulan dahulunya mengeluarkan cahaya seperti mana matahari selari dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Cuba perhatikan dalam ayat ini. Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran. Tuan-tuan perhatikan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-12. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ. Kami jadikan malam dan siang tanda-tanda kebesaran kami. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ. Lalu kami padamkan cahaya malam, yakni bulan. وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. Dan kami biarkan cahaya matahari untuk terus mengeluarkan cahayanya. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. Agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Dan supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. وَكُلُّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Dan setiap sesuatu telah kami terangkan
dengan jelas. Ayat ni Allah terangkan kepada kita secara jelas bahawa Allah menjadikan bulan dan matahari tanda-tanda kebesaran Allah. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayataini. Kami jadikan bulan dan matahari dua tanda kebesaran Allah SWT. Cuba perhatikan ayat berikutnya. Secara jelas Allah sebutkan famahawna ayatal laili. Perkataan maha maksudnya to erase, memadam. Sebab tu dalam bahasa Arab eraser ataupun pemadam dalam bahasa Arab panggil mimhatun, iaitu yang memadam. Bila Allah SWT jelaskan famahawna ayatal laili, dan kami padamkan cahaya bulan, wa ja'alna ayatan nahari mubsirah, dan kami biarkan cahaya siang untuk terus bersinar. Bererti ayat ini secara direct Allah SWT menjelaskan bahawa Allah membiarkan cahaya matahari terus bersinar. Sebaliknya, bulan yang dahulunya bercahaya dipadamkan cahayanya oleh Allah SWT. Perkataan famahawna ayatal laili menjelaskan bahawa bulan dahulu bercahaya, kemudian cahayanya dipadamkan oleh Allah SWT. Ibn Abbas dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan dengan katanya, kanal qamaru yudhi'u kasyamsi. Bulan dahulunya bersinar seperti mana matahari. Lalu Allah wa mahawna ayatal laili, lalu Allah padamkan cahaya bulan. Berarti apa yang berlaku sekarang ini, bulan sudah tidak lagi bercahaya. Dahulu bulan mengeluarkan cahaya seperti mana matahari. Tuan-tuan sekalian, para ilmuwan dunia hanya mengetahui perkara ini di abad ini, di abad yang ke-20. Sedangkan Al-Quran telah pun dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, telah pun menjelaskan kepada kita bahawa cahaya bulan telah pun dipadamkan. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak tahu membaca, yang tak tahu menulis, yang tak pernah pergi sekolah, boleh menjelaskan fakta ini 1400 tahun yang lalu, sedangkan ia hanya diketahui di abad ini? Bukankah ini bukti bahawa Quran merupakan mukjizat saintifik yang agung di abad ini? Benarlah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan terus tunjukkan pada manusia tanda-tanda kebesaran kami pada alam maya ini, wa fi anfusihim, dan pada diri manusia sendiri, hatta yatabayyana lahum, hingga menjadi dalil dan bukti pada mereka, annaul haq, bahawa benar Quran itu datangnya pada Allah SWT. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wahai manusia, tidak cukupkah untuk kamu semua segala penemuan-penemuan yang menakjubkan ini menjadi dalil dan bukti kebenaran Quran datangnya daripada Allah SWT. Inilah salah satu bukti mukjizat saintifik Al-Quranul Karim.